Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayuni binti Abdul Nasir, nombor mencik 054859. Saya akan membentangkan tajuk tugasan saya, hikam yang ke-12. Hikam ke-12. Ma nafa'a qalba misla uzlatin yadkhulu biha maidan fitrah. ما نفع قلب مريد شيء من الأشياء المطهرة له من الغفلات مثل عزلة عن الخلق يدخل بها ميدان فكرة أي تفكر في مصنوعات بارئ الأرض والسماوات. Hikmah yang ke-12 ni merupakan penyempurnaan daripada hikmah yang ke-11. Tidak ada satu amalan yang lebih manfaat kepada hati seperti amalan uzlah, iaitu mengasingkan diri daripada makhluk, yang mana dengannya seseorang itu dapat menikmati atau mengecapi rahsia-rahsia kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala, iaitu kesan daripada tafakur yang dilakukan seseorang itu ketika melakukan uzlah. Mengasingkan diri daripada makhluk ni bukan tujuannya saya saja nak jauhkan diri daripada orang, tetapi tujuannya adalah untuk mengasingkan segala lintasan ingatan selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lintasan ingatan yang dimaksudkan di sini adalah ingatan yang berkecamuk, iaitu penuh dengan makhluk. Perkara itulah yang kita ingin keluarkan daripada hati supaya timbul ingatan pada Allah sahaja. Tidaklah ada satu perkara yang boleh menyucikan hati daripada pelbagai kelalaian selain daripada perbuatan ataupun praktik uzlah daripada makhluk. Dan dengannya seorang itu boleh bertafakur, berfikir, merenung, meneliti segala kejadian Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga terzahir dalam hati dia kebesaran keagungan Allah Ta'ala. Wa idafatu maidan al-fikrah min idafati musyabbah bihi lil musyabbah ay fikratin syabihatun bil midan itaraddidil qalbi fiha kataraddidil qalbi fil midan. Disandarkan fikrah tu kepada maidan kerana nak beri makna yang mendalam lah, yang mana fikrah tu sebagai musyabbah dan disandarkan kepada maidan iaitu musyabbah bih. Fikrah itu digambarkan seperti maidan, itu lapangan yang luas. Kerana hati ni boleh mengulang-ulang memikirkan satu perkara tu. Sebagai contoh, bila kita tengok satu ciptaan Tuhan tu, kita tengok berulang-ulang, perkara tu kita akan mudah ingatlah satu perkara tu. Dan dijadikan contoh al-khailu al-midan, itu kuda di lapangan yang luas. Kuda-kuda yang ditunggang boleh berulang-alik di dataran yang luas. Wa fil hadis tafakkuru sa'atin khairun min ibadati 70 sanah. Dzalika لأنه يوصل إلى معرفة حقائق الأشياء وتزداد به معرفة الله ويطلع به المتفكر على خفايا آفات النفس ومكائد الشيطان ودروء الدنيا. Tafakur sejenak itu, tafakur sa'ah, tafakur sejenak itu adalah lebih baik daripada ibadat 70 tahun. Tafakur sejenak tu yang dapat melahirkan rasa iman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ibadat 70 tahun lebih baik daripada ibadat 70 tahun tu yang mana hanya tertumpu pada perbuatan zahir sahaja. Kerana tafakur tu dia menyampaikan seseorang itu kepada hakikat sesuatu perkara dan menjadikan seseorang itu kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan menjadikan orang bertafakur tu mengetahui pelbagai kecacatan nafsu, tipu daya syaitan dan tipu daya dunia. والعزلة التي ينشأ عنها هذا الفكر أحد أركان الطريق أربعة مجموعة في قول بعضهم بيت ولاية قسمت أركانه سادتنا فيه من أبدال ما بين الصمت والاعتزال الدائم والجوع والسهر النزيه الغالي. Tafakur uzlah yang dimaksudkan inilah yang dapat melahirkan tafakur sebagaimana yang dinyatakan tadi. Tafakur merupakan salah satu rukun daripada 4 jalan menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iaitu yang pertama sumtu, iaitu senyap, wa i'tizalu da'imin, tafakur. Yang ketiga walju', iaitu berlapar, dan yang keempat wasahrun nazih lawali, iaitu berjaga malam.
يوضحها قول الإمام أحمد بن سهل أعداؤك أربعة الدنيا وسلاحها الخلق وسجنها أذلة والشيطان وسلاحه الشبع وسجنه جوع والنفس سلاحها النوم وسجنها السهر والهوى وسلاحه الكلام وسجنه السم. Dan Imam Ahmad menyatakan musuh kita ni ada 4. Yang pertama dunia, yang kedua syaitan, yang ketiga nafsu, dan yang keempat adalah hawa. Dunia ni senjata dunia adalah makhluk, dan penjarakan dunia adalah uzlah. Yang kedua syaitan, syaitan ni senjata dia adalah kenyang, dan penjarakan syaitan ni adalah berlafaz. Yang ketiga, nafsu. Senjata bagi nafsu adalah tidur, dan penjara bagi nafsu adalah berjaga malam. Dan yang keempat, hawa. Senjata bagi hawa adalah bercakap banyak, dan penjara bagi hawa adalah senyap. Dan bila kita tahu kedudukan 4 perkara ni, dapatlah beri ruang kepada kita untuk menyedarilah kedudukan uzlah itu sendiri dalam mendidik jiwa kita. Wa'lam anna sya'na fi uzlati an takunu bil qalb wal qalib لأن يتباعد صاحبها عن خلقه وقد تكون بالقلب فقط بأن يختلط بجسمه معهم مع تعلق قلبه بالحق كما قالت رابعة الأدوية من مقام المشاهدة القلبية ولقد جعلتك في فؤاد المحدث وأبهت جسمي من أراد جلوسي فالجسم مني للجليس مؤانس وحبيب قلبي في فؤاد أنيس. Sebagai kesimpulan, dalam hikmah ke-12 ni sangat berkait rapatlah dengan hati. Jika kita misalkan hati kita ni gelisah, merana ataupun tidak tenang, mungkin selama ni hati kita ni telah rosak ataupun dikotori dengan pelbagai gangguan seperti maksiat. Pandangan kita ni mungkin banyak kita mendengar fitnah, umpatan. Penglihatan kita ni pula mungkin banyak kepada melihat hal-hal yang haram. Dan akhirnya peribadi kita tu menjadi rosak lah oleh kerana rosaknya hati kita ni. Dan oleh kerana itu Ibnu Atha'illah menganjurkan kita agar sekali tu ambillah masa untuk kita beruzlah sebagaimana faktor untuk pendukung dari proses membersihkan hati lah. Dan setelah tafakur tu akan muncullah sebuah kesedaran akan diri manusia sebagai hamba Allah. Dan dengan inilah tafakur akan menjadikan diri manusia itu sebagai landasan menubuhkan cinta kepada Allah dan keagungan terhadapnya, insyaAllah. Dan sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.